Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Harente Cimatusen. Berita utama malam ini. Platform kesukarelawanan, peluang masyarakat menyumbang ke arah mewujudkan persekitaran kondusif. Peningkatan penghasilan barang elektronik e-waste perlu diuruskan segera. Semangat tekad sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan aset berharga yang perlu diteruskan dan dipertingkatkan. Berucap semasa majlis penghargaan sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan yayasan melalui bahagian pengurusan data dan sukarelawan dan bahagian perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial menyediakan platform bagi memudahkan ahli-ahli sukarelawan membantu dan mendukung projek dan aktiviti amal kebajikan yayasan dengan lebih fokus dan berkesan dengan mengutamakan golongan sasaran yayasan. Setakat ini lebih 2,000 orang berdaftar sebagai ahli sukarelawan di Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sejak ditubuhkan pada tahun 2005. Semalam diadakan majlis penghargaan sukarelawan di Tarindak di sini, di Ibu Negara. Form kesukarelawanan yang ada ini akan dapat memberikan ruang kepada setiap lapisan masyarakat, sama ada di peringkat kumpulan atau individu, untuk sama-sama menyumbang kepada mewujudkan persekitaran yang kondusif demi kesejahteraan bersama secara inklusif dan mendukung kepada merealisasikan Wawasan Brunei 2035. 240 ahli sukarelawan yang aktif menyumbang khidmat bakti sepanjang tahun 2021 hingga 2023 menerima sijil penghargaan. Ditubuhkan pada 9 Januari 2005, unit sukarelawan yayasan merupakan satu platform bagi membolehkan sesiapa sahaja yang berhasrat dan berminat menjadi sukarelawan untuk tampil ke hadapan, menyalurkan sumbangan khidmat bakti dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti kebajikan, terutamanya dalam khidmat masyarakat. Hari Terbuka Pusat Sejarah Brunei 2023 diadakan bagi mengukuhkan ikatan komuniti dengan melibatkan lebih ramai individu dan organisasi dalam menyokong kanak-kanak yang memerlukan bantuan. Hari terbuka tersebut berlangsung selama 2 hari di pusat berkenaan. Dengan tema Bersama Mengelinga, ia adalah kesinambungan projek amal Bersama Mengelinga yang diselenggarakan oleh bahagian pentadbiran dan pengurusan Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM. 25 kanak-kanak kurang bernasib baik menerima sumbangan untuk membeli barangan keperluan serta peralatan persekolahan. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ibu bapa merupakan pendidik pertama dan utama dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak perlu diberi asas ilmu dan agama yang cukup untuk membawa mereka ke arah kebaikan dan menghindari daripada perkara-perkara yang buruk seperti penyalahgunaan dadah. Perkara itu antara yang disentuh dalam tazkirah Malam Munajat Khas Wanita, anjuran Kementerian Hal-Ehwal Agama kali ke-117 dengan dukungan khas Jemaah Wanita Persatuan Basmida di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerodong dan secara maya. Antara yang menyertai Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Presiden Persatuan Basmida, turut menyertai Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, Isteri Menteri Hal Ehwal Agama, dan Datin Hajah Nur Azimah binti Haji Ramli,
isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Malam munajat kali ini juga disertai oleh jemaah muslimah dan masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara serta warga kerja wanita Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan serta institusi-institusi di bawahnya. Pelbagai acara terus tiadakan sempena Pesta Disember Brunei 2023. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Inovasi teknologi kini bergerak maju dengan pelbagai peralatan canggih telah dihasilkan. Namun, semakin meningkatnya penghasilan barang elektronik, sisa elektronik atau dikenali sebagai e-waste perlu diuruskan segera. Pada tahun 2019, lebih 50 juta tan metrik e-waste dihasilkan di seluruh dunia dengan 20 tan metrik dicatat di negara Brunei Darussalam. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi sejak 2019 sudah ada menyediakan pusat pengumpulan e-waste atau e-waste depot yang terletak di Sungai Paku Engineered Landfill di daerah Tutong dan satu lagi di Sungai Akar Transfer Station di Sungai Akar. Tempat pengumpulan yang disediakan di Sungai Akar itu adalah bertujuan untuk memudahkan pembuangan e-waste untuk orang ramai. E-waste mempunyai ciri-ciri yang berlainan daripada sampah-sampah biasa. Di negara ini, e-waste dikategorikan sebagai bahan buangan yang berbahaya kerana mudah terbakar dan beracun. E-waste juga membahayakan kehidupan, menjejaskan kesihatan dan memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Jastri Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi ingin mensarankan orang ramai pengusahawaan perindustrian untuk menghantar e-waste yang dihasilkan ke tempat pengumpulan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Jastri juga menyarankan orang ramai untuk sentiasa bersifat lestari apabila membuat pembelian sebarang elektronik dan sebaik-baiknya membuang dengan menggunakan kaedah alam sekitar yang mesra alam. 90 ahli Persatuan Halakah Cinta Al-Quran Brunei petang tadi diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis Khatam Al-Quran kali ke-15 itu berlangsung di Masjid Al-Mutadibilah, Kampung Sungai Kebun. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Mathurat dan Surah Al-Fatihah beramai-ramai. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian infak kepada masjid berkenaan. Peristiwa hitam yang dilalui suatu ketika dulu telah mengubah hidup seorang bekas banduan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Untuk mengetahui lebih lanjut, Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Penglibatan dalam kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah menyebabkan Awang Aziz bin Awang Dollah menghabiskan masa mudanya di sebalik tirai besi selama beberapa tahun. Namun, dengan bimbingan dan latihan sepanjang berada dalam penjara, memberi sinar baru dalam hidupnya. Sebaik dibebaskan dari penjara pada tahun 2011, beliau memulakan hidup baharu dengan berjinak-jinak dalam perusahaan pertukangan kayu. Masa di penjara kami akan ajarkan tentang perkara-perkara macam ini, macam mana kami menghadapi cabaran dengan masyarakat di luar itu. So, kami tunjukkan kepada masyarakat yang kami itu mau berubah dan boleh berubah dan boleh berjaya. Alhamdulillah, aku mempunyai sebuah keluarga yang baiklah. Alhamdulillah, itu yang banyak. Dan semua keluargaku memberi sokongan, support yang paling besar lah dorang buat arahku. Walaupun dengan modal yang kecil, Awang Aziz bersungguh-sungguh mengembangkan perusahaannya sehingga mendapat sambutan daripada orang ramai. Lebih membanggakan, beberapa perantis yang senasib dengannya
diambil bekerja di bawah jagaannya. Alhamdulillah, pihak yayasan dan MUIB telah memberi bantuan, merupakan bahan mentah dan mesin itulah. Alhamdulillah, sejak itulah makin berkembanglah perusahaan ini. Kata ni ada seorang dua orang yang sudah penyerang mengikut sama-sama aku bekerja. Alhamdulillah, perubahan itu adalah orang ketara dari segi kehidupan. Salah seorang perantis merafakan syukur kerana mendapat tunjuk ajar Awang Aziz. Jadi dalam penjara saya cuba berusaha untuk belajar dan terus belajar. Sesudah itu saya bebas. Saya akan mengelusi lagi lah hitam melalui daripada Tuan Haji sini yang mengajar saya lah dalam tunggangan bidang kayu ini lah. Sokongan keluarga dan masyarakat penting bagi membantu bekas panduan menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti kata pepatah, mati hidup semula. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Hari Berkarya Hiasan yang diadakan di kawasan Kompleks Hiasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menjadi platform perniagaan bagi mengenalkan produk yang dihasilkan oleh para usahawan berkarya hiasan. Aktiviti jualan diadakan sehingga 31 Disember ini dan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam. Selain Hari Berkarya Hiasan, Year End Celebration YEC 2023 juga diadakan di sekitar Kompleks Hiasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah disertai oleh lebih 30 pengusaha dari dalam dan luar negara. YEC 2023 mengetengahkan pelbagai jualan makanan dan minuman, produk tempatan dan luar negara serta aktiviti menarik. Sambutannya pada awalnya alhamdulillah lah pasal banyak juga. Actually di yayasan ini banyak juga kira tema-tema permainan untuk anak-anak. Sini terlalu ramai orang lah, and then some foreigner pun also come here and membeli barang-barang di sini. Pelancong-pelancong, yes. Lebih ramai lagi yang datang kemari and then support the local business. Alhamdulillah ramai juga. Macam seperti yang sekarang lah. Datanglah ke bandar untuk memeriahkan lagi sampai hujung bulan ini 31 Disember. Untuk support local produk lah. Lebih 50 pengusaha tempatan menyertai aktiviti Expo Thrift and Chill sempena Pesta Disember Brunei 2023. Diadakan di Pusat Memberi Belah Rimba Point sehingga Selasa 26 Disember. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Aktiviti Expo jualan selama 4 hari ini merupakan platform bagi para pengusaha tempatan mempromosi dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung kepada pembeli serta menggalakkan orang ramai berbelanja di negara sendiri. Produk-produk yang dijual termasuk pakaian baharu dan terpakai, barang elektronik, barang rumah dan lain-lain. Ini adalah event yang ke-10 kami anjurkan sempena Brunei December Festival. Objektif event ini adalah untuk menemukan segala MSME lah dan juga memberi peluang kepada mereka untuk berjual sempena mengisi event di Brunei lah. Sempena Pesta Disember Brunei 2023, Santai Weekend diadakan bagi memberi peluang kepada pengusaha tempatan mempamerkan produk masing-masing. Acara diadakan sehingga hari ini di sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara. Dianjurkan oleh syarikat kumpulan Anytime, acara tersebut menyediakan platform bagi para pengusaha tempatan untuk mempamerkan kepakaran kulinari selain menggalakkan pertumbuhan ekonomi tempatan. Santai Weekend dibuka bagi kunjungan ramai hingga pukul 11 malam ini. Cuti persekolahan bulan Disember memberi peluang kepada orang ramai untuk melakukan pelbagai aktiviti menarik. Lazimnya ramai ibu bapa atau penjaga telah merancang awal untuk meluangkan masa bersama anak-anak dengan membawa mereka melancong ke luar negara.
Namun, terdapat juga ibu bapa yang bercuti di dalam negara dengan memilih suasana ibu negara sebagai tempat beriadah di hujung minggu bersama keluarga. Antara tempat yang menjadi tumpuan ialah program Bandar Kucharea. Tinjauan RTB pagi tadi mendapati Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan kawasan sekitarnya mula dikunjungi orang ramai seawal 7 pagi untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dengan melakukan aktiviti riadah. Di sini Bandar Kucharea boleh bersama-sama keluarga ke sini beriadah, dan juga selain BKC pun di sini ada pusat sejarah. Keluarga pun boleh bawa anak-anaknya ataupun bersama kawan-kawan kah untuk melawat ke pusat sejarah lah juga. Usually kami ke bandar pasal Disember ni, term holiday ni dah ramai orang kan selalunya. So usually kami kadang-kadang staycation, and then kadang-kadang kami berjalan ke Belaya, jalan-jalan. Musim cuti sekolah ni biasa bawa jalan-jalan, kadang-kadang sekali-sekala bawa main lah. Dalam mempelbagaikan lagi tarikan, perkhidmatan beca atau basikal juga boleh ditawarkan sebagai kemudahan orang ramai bersiar-siar secara santai mengelilingi Bandar Seri Begawan. Program Bandar Kucharea bertujuan untuk menghidupkan suasana ibu negara dan menjadikannya sebagai sebuah bandar yang dinamik, vibrant dan unggul selain mempromosi Hari Tanpa Kereta. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan meningkatkan usaha menangani isu pemandu pelancong yang tidak sah beroperasi di negara ini. Ini berikutan peningkatan bilangan pelancong yang memasuki negara ini menimbulkan isu pemandu pelancong dan individu yang menggunakan syarikat pengangkutan asing yang tidak berlesen. Dalam usaha menjamin integriti industri pelancongan dan memastikan para pelancong luar negara menikmati pengalaman yang selamat, jabatan berkenaan menggesa ke semua agensi pelancongan dan pengembaraan di negara ini untuk melantik pemandu pelancong yang berlesen dan memiliki pengetahuan, kemahiran yang mendalam serta lesen yang sah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan. Para pelancong juga dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat agensi pengembaraan yang berlesen dan sah, manakala agensi pengembaraan dan para pengendali pelancongan juga disaran untuk mengesahkan kesahihan lesen para pemandu pelancong dengan Jabatan Kemajuan Pelancongan sebelum mendapatkan khidmat mereka. Di bawah Akta Pelancongan Penggal 239, sebarang individu yang secara langsung atau tidak langsung menggaji, terlibat atau menggunakan khidmat pemandu pelancong tidak berlesen boleh dikenakan denda tidak lebih RM5,000. Seiring dengan perkembangan dunia dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT, negara Brunei Darussalam juga tidak terkecuali daripada kepesatan ICT apabila semakin dekat menuju ke arah transformasi digital. Salah satu industri yang semakin berkembang dan menjadi tarikan para belia adalah sukan elektronik atau e-sukan sim racing, iaitu sukan permotoran dalam persekitaran secara maya. Yang mengetahui mengenainya, Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. For us here is just sim racing for everyone. We don't want people leaving here thinking that's too hard, that's not for me. So we want everyone to achieve success when they come sim racing at Apex Racing. Benjamin Sick, pengasas syarikat Apex Racing, adalah seorang warga negara New Zealand yang bermastautin di negara ini lebih 6 tahun. Beliau memulakan perniagaan bagi perkhidmatan permainan simulation racing atau sim racing sekitar tahun 2022. Permainan ini direka untuk meniru perasaan memandu sebenar dan dilakukan menggunakan perisian serta peralatan khusus. An idea, maybe we could create a centre where people can do their racing here, people can try sim racing, they can enjoy it with their friends, and there's a really growing sim racing community in Brunei, so we've had a really good response. Bukan sahaja perlumbaan jenis Formula 1 disediakan, bahkan perlumbaan GT dan rally turut disedia untuk para peminatnya. Benjamin Sick berharap agar syarikatnya akan terus membuat para pelanggannya gembira
dan berpuas hati dengan kualiti dan perkhidmatan yang diberikan serta memperkenalkan lagi isukan ini kepada generasi muda tempatan. Also expanding our race team, joining more competitions online and just trying to improve and do better as good as we can with our racing. And yeah, so we host a lot of smaller competitions when we can, especially around the Formula One race weekend. Bagi belia yang ingin meneroka perniagaan dalam industri isukan, kunci utama adalah penyelidikan. Bukan sahaja menyelidik di dalam negara, malah perniagaan di luar negara juga memberikan peranan penting sebelum memulakan perniagaan. Terdapat banyak kebaikan yang diperoleh golongan remaja dalam isukan atau sukan elektronik seperti ini. Semoga setiap inisiatif untuk memperkasa permainan sukan elektronik di negara ini memberikan manfaat yang berguna. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTV.